Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ni kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur Al-Quran setiap muka surat. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 583 insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di dua surah insya-Allah. Yang pertama kita akan membaca ayat 31 sehingga ayat 40 daripada surah An-Naba, dan kemudian seterusnya kita akan masuk kepada surah An-Nazi'at, iaitu ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-15. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hari kita ini adalah hari yang akan dipandu oleh Al-Quran, hari yang akan mendapat guidance daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita baca pada hari ini adalah sedikit sahaja, iaitu satu muka surat satu hari, tapi moga-moga dengan apa yang kita lakukan, dengan usaha yang kita buat ini, dengan masa yang kita berikan ini untuk mempelajari Quran, Allah Subhanahu wa taala akan guide kita, insya-Allah akan pandu kita, akan bimbing kita ke jalan yang terbaik, yang betul untuk hidup di dalam dunia ini, insya-Allah. Jadi kita akan mulakan dengan membaca sedikit daripada ayat-ayat daripada surah An-Naba, ayat yang ke-31 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, itu adalah ayat yang mula daripada surah An-Naba ini. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang balasan yang Allah Taala nak berikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang sebaliknya daripada apa yang telah kita baca sebelum daripada ni. Untuk peringatan semulalah, sebagaimana kita sebutkan semalam, bahawa surah An-Naba ini kalau ikut turutan mushafnya datang selepas daripada surah Al-Insan sebelum daripada ni, dan juga surah Al-Mursalat. Dan kita telah nyatakan semalam bahawa surah Al-Insan ini Allah Ta'ala ceritakan tentang balasan-balasan orang-orang yang beriman, kebanyakan daripada kandungan ayat dalam surah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala cuma sedikit sahaja ada menyebutkan tentang apa yang akan dikenakan kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan sebaliknya, bila masuk kepada surah Al-Mursalat, Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang apakah yang akan dikenakan, azab yang akan terkena kepada orang-orang yang tidak beriman. Cuma sedikit sahaja disebutkan tentang balasan nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Apabila masuk surah An-Naba, surah juzuk yang ke-30 ini, Allah Subhanahu wa taala terbahagi dua dalam surah ini, iaitu sebahagian hampir separuh, kita katakan hampir separuh menceritakan tentang balasan yang dikenakan ke atas orang-orang yang kafir, dan sebahagian lagi hampir separuh juga, bukan separuh dari surah tapi separuh hampir balance di antara penceritaan azab dan penceritaan nikmat. Jadi kita sekarang masuk kepada part yang kedua daripada surah An-Naba ni, iaitu Allah Taala menceritakan apakah balasan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada orang-orang yang disebut sini sebagai orang-orang yang muttaqin. Allah Ta'ala mulakan dengan innalil muttaqin. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu, mereka itu mendapat mafaz. Mafaz ni artinya ialah al-fauzu. Al-fauzu tetapi maknanya ialah lebih luas. Fauzu ni artinya ialah menang ataupun berjaya. Tetapi artinya lebih luas lagi. Lebih luas kerana apa? Kerana maksudnya ialah al-fauzu, dan seorang itu mendapat apa-apa yang dia kehendaki. Yang dia nak, dia akan dapat. Tak sama seperti al-fauzu di dunia. Di dunia ni kalau kita lah berjaya dalam pelajaran ke, dalam bisnes ke, tak semestinya kita nak tu dapat. Kemungkinan kita nak tak dapat, kita nak kesihatan tapi tak dapat. Allah Ta'ala berikan sakit juga pada orang walaupun dia kaya dan sebagainya. Tapi al-fauzu ni, mafaza, iaitu dia nak apa saja yang dia nak, dia akan dapat. Itu innalil muttaqin. Jadi maknanya sangat-sangat luas. Dia memberi maknanya apa saja yang orang-orang muttaqin nak, maka dia akan dapat di syurga ni. Apa saja yang dia nak, dia akan dapat. Kemudian seterusnya, wa hadaiqa wa a'naba. Allah Ta'ala jelaskan lagi maksud dia tu. Maksud dia dapat apa? Antara benda yang dia dapat ialah hadaiq. Hadaiq itu maknanya ialah taman-taman. Taman-taman bukan taman seperti biasa, tapi taman yang ada air,
taman yang ada pokok-pokok, taman yang ada buah-buahan dan sebagainya. Itu hadaik. Kemudian secara khususnya disebut mereka ni akan mendapat apa? Orang muttaqin ni akan mendapat a'nab. A'nab ni ialah kurma. Kurma ni adalah lambang kepada keindahan, lambang kepada bila nak dapat. Bukan mudah kita dapat kurma sebab tak semua tempat atas dunia ni kita ada, minta maaf, tak dapat anggur, minta maaf anggur, bukan kurma, anggur. A'nab ni. Jadi bukan semua tempat dapat anggur ni. Anggur ni ialah lambang kepada, contoh kepada seseorang itu mendapat satu benda yang sangat indah lah kan. Maknanya buahan. Dia macam buah-buahan tak adalah kalau anggur ni, Masya Allah kan. Kemudian selepas daripada tu, Allah Ta'ala sebut lagi apa yang dia dapat. Kawaib. Kawaib tu artinya ialah perempuan-perempuan yang baru sampai umur balik. Itu kawaib. Adalah kan secara penjelasan dia kenapa dia disebut nama kawaib. Kawaib tu kita tak jelaskan di sini. Tetapi maksudnya ialah bukannya perempuan-perempuan yang tidak dikehendaki, tidak disukai dan sebagainya. Tapi maknanya yang disukai. Kawaib. Kemudian tu atroba. Atroba ni artinya ialah sama. Sama iaitu sebaya. Daripada perkataan tirbun. Tirbun ni ialah maksudnya asalnya ialah tulang rusuk. Tulang rusuk. Sebagaimana kita baca dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menamakan taraib minat taraib. Taraib makna tulang rusuk. Kenapa dinamakan? Apa kaitan di antara tulang rusuk dan juga sama? Kerana tulang rusuk ni bagi bila dilihat tu dia hampir sama. Di antara 1, 2, 3 tu kan, tulang tu kan, tulang yang ada pada diri kita ni kan. Tulang lain kemungkinan tak sama, tapi tulang ni dia banyak tapi dia sama. Itu hampir sama lah, bukan sama betul-betul. Jadi sebab itulah dinamakan apa-apa yang sama saja, nampak macam sama saja, itu nama dia atrob, tirbun ataupun atrob. Jadi perempuan-perempuan tadi tu yang Allah Ta'ala berikan tu, Allah Ta'ala kepada orang-orang yang dapat, orang yang beriman, orang yang muttaqin ni, dia akan mendapat, maknanya pelayan-pelayan, orang-orang yang dapat bersama dengan dia itulah orang-orang yang sama, hampir sebaya. Wakatsan dihaqa, dan kemudian tu gelas. Gelas ni kalau ikut katsan ini di dunia inilah yang tempat orang minum tu kan, iaitu gelas, maknanya gelas mahal lah kan. Kalau dah minuman tu mahal, maka gelas pun mesti mahal. Kemudian dihaqa ni iaitu apabila dituangkan dia tu melempah-lempah, maknanya banyak, maknanya ikut nak berapa banyak pun. Bukannya minum sikit-sikit sudahlah kan, ini cukup-cukup untuk awak kan. Macam kita belilah, kita katakan kita beli Pepsi, kita beli Coke ke dalam tin tu, dalam botol ke kan, dia akan beri banyak tu lah. Kalau habis minum tak cukup pun habislah kan. Ini tak, dihaqa ni akan diberi sampai melempah-lempah, nak banyak mana pun boleh. La yasma'una fiha. Dalam syurga ni la yasma'un. Orang duduk dalam syurga ni dia tak akan dengar. Ahli syurga ni tak akan dengar. Tak dengar apa? Tak dengar lawan wala kizzaba. Lawan ni ialah kata-kata yang mengaruk-mengaruk, yang merapu-rapu, yang tak ada guna. Kizza ni dusta. Jadi maknanya perkataan yang tak betul pun tak ada, perkataan yang mengaruk pun tak ada, apatah lagi lah kata-kata yang mengaruk, yang tak bagus ni, lucah ke apa benda, semua tu tak ada. Jadi Allah Ta'ala kata dia tak ada dengar, tak akan dengar lagwan, dan kemudian tak akan dengar kizzaba, jazaa'am mir rabbika ata'an hisaba. Allah Ta'ala kata itu semua adalah sebagai balasan daripada Tuhan, sebagai pemberian. Hisaba maknanya banyak. Bukan hisab kira-kira matematik tu, bukan. Tapi hisaban iaitu pemberian yang banyak, atau hisaba, sehingga mencukupi dan lebih daripada apa yang selayaknya dia dapat. Maknanya apa yang dia dapat patutnya banyak ni. Kalau ikutnya kan buat banyak ni, dapat banyak ni. Tapi Allah Ta'ala beri lagi lebih daripada yang diperlukan. Maknanya kalau nak perlu, dia nak rasa banyak ni, tak, Allah Ta'ala beri lebih lagi. Lebih daripada apa amalan dia, lebih daripada apa yang dia rasai. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Allah Ta'ala sebut semua tu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala inilah Tuhan langit, Tuhan bumi dan apa yang di antara keduanya, dan dia adalah Rahman. Rahman ni maknanya dia memberi rahmat. Dia nak beri apa saja, dia memberi melempah-lempah banyak sangat. Rahmat tu kan yang diberikan kepada manusia. Jadi kita kata sini Tuhan tu, dia tu sangat-sangat hebat. Dia tu Tuhan langit, Tuhan bumi, dan Tuhan keduanya. Jadi oleh kerana itulah, maka apa-apa yang dia nak, maka dia boleh buat. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, la yamlikuna minhu khitaba. Pada hari akhirat ni, tak ada orang boleh bercakap. Kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam ayat yang lain disebutkan, iaitu man zallazi yashfa'u indahu illa biiznihi. Tidak ada orang yang boleh memberi syafaat. Artinya tak boleh orang nak minta apa-apa kan. Jangan nak minta apa-apa. Kecuali orang tu memang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maknanya tak boleh. Nak minta-minta, nak minta pelepasan, nak minta apa kan tak boleh kan. Kecuali orang-orang yang diberikan. Man yashfa' kan. Tidak ada orang yang dapat memberi syafa' manzal lazi yashfa' indahu kan. Tak boleh. Kemudian Allah Ta'ala kata, yauma yakumur ruh. Allah Ta'ala sebutkan lagi, hari akhirat ni, yauma yakumur ruh. Iaitu pada hari itu, pada hari akhirat ni Allah Ta'ala sifatkan, ceritakan supaya kita ni dapat gambaran kan. Supaya dapat kita ni lihat kan. Supaya dapat terasa. Iaitu pada hari akhirat ni, yauma yakumur ruh wal malaikatu. Ruh ni sini ialah majoriti pendapat ulama kata ialah maksudnya iaitu malaikat Jibril. Jadi Jibril ni special sikit disebutkan juga malaikat, tapi disebutkan juga ruh ni iaitu Jibril kerana dia mempunyai keistimewaan dia. Jadi Allah Ta'ala kata yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa. Semua berbaris-baris dalam saf maknanya kan, iaitu berbaris-baris semua malaikat, semua Jibril dan juga malaikat semua berbaris-baris dalam saf. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Semua pun tak boleh bercakap. Even malaikat pun tak boleh bercakap kecuali lah orang-orang yang telah diberi izin oleh Allah. Allah tak kata illa man azina, kecuali orang yang diberi izin lahu ar-rahman. Ar-rahman beri izin pada dia, barulah dia boleh bercakap. Kalau tak, dia akan diam nak menunjukkan kepada kehebatan Kalau kita katakan dalam suasana pada hari ini kan, kalau dalam majlis apa-apa, kalau majlis orang besar, kalau ada raja semua kan, adakah orang berani bercakap? Itu nak tunjuk itu, tapi itu adalah sebagai contoh saja duniawi. Kalau di akhirat ni, malaikat pun tak berani bercakap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, wa qala sawaba, dan kalau dia bercakap pun mereka dan apa yang dicakap pun adalah cakap-cakap wa qala sawaba, dia akan bercakap benda yang betul. Zalikal yaumul haq, pada hari itu adalah hari yang benar. Hari itu benar-benar, maknanya hari yang benar-benar akan berlaku. Faman syaa'a attakhaza ila rabbih ma'aba, maka Allah Taala kata faman syaa'a, maka sesiapa yang dikehendakinya, ittakhaza ila rabbih ma'aba. Artinya apa? Iaitu faman di sini, fa di sini dia kata adalah fa lil fasihah. Sebagaimana biasalah sebelum daripada ni kita sebutkan kan, fa al fasihah ni artinya apa? Iaitu dia ada seolah-olahnya ada perkara yang dibuang, itu dimahzuf, tapi boleh difahami daripada bila datangnya fa. Adanya huruf fa ini nak menunjukkan bahawa ada sebelum daripada tu kata-kata, iaitu apa? Maksud di sini fa, mana faman syaa'a ittakhaza ila rabbih ma'aba, artinya Allah Taala dah ceritakan semua benda-benda ni. Semua benda dah cerita sekarang jadi oleh kerana semua benda dah cerita dah, faman syaa'a, maka sesiapa yang kehendak, yang nak ittakhaza ila rabbih ma'aba, yang nak kembali kepada Allah, yang nak menuju kepada Allah, nak bertaubat, nak mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka teruskan. Makna siapa nak, Allah Taala dah cerita semua dah. Tapi kalau tak nak juga dah cerita dah, tak nak juga, itu nak buat macam mana kan? Inna anzarnakum azaban qariba. Allah Taala kata kami dah beri peringatan dah. Peringatan tu macam-macam cara kan, dengan menurunkan kitab, menurunkan Al-Quran, mengutuskan rasul-rasul, semua tu adalah merupakan anzarna, inzar. Jadi Allah Ta'ala kata inna anzarnakum azaban qariba. Allah Ta'ala dah cerita dah azab yang dekat dekat sebab yang datang tu dekat akhirat tu dekat, kematian tu dekat apa yang mendatang tu dekat, apa yang kita tinggalkan itulah adalah jauh. Jadi Allah Ta'ala kata dah, kami dah beri amaran kepada kamu. Azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu Allah Taala kata yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Seseorang itu akan lihat akan dapat melihat, merasai, memerhatikan apa yang telah dibuat sebelum daripada ni. Barulah dia terfikir macam ni, kenapalah aku buat macam ni. Pada hari itu menyesallah kan, aku buat macam ni kenapa, aku buat macam ni kenapa kan. Yauma yanzurul, Allah, seorang itu akan tengok ma qaddamat yadah, apa yang dibuat sebelum daripada ni. Wa yaqulul kafirun, dan pada hari itu orang-orang kafir akan berkata. Apa kata dia? Ini adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan berkata apa? Ya laitani kuntu turaba. Kata-kata ini adalah kata-kata nak menunjukkan kepada an-nadamah, kata-kata menyesal, kata-kata kecewa, yang habis-habis kecewa lah. Iaitu apa? Ya laitani kuntu turaba, ya laitani kuntu turaba. Kenapa? Diriwayatkan dalam hadis-hadis bahawa selepas daripada binatang-binatang telah dikisoskan,
Maknanya binatang-binatang yang menyakiti binatang yang lain. Jadi dalam hadis disebutkan memang binatang pun akan dibangkitkan juga, tapi sekejap saja. Iaitu binatang-binatang yang menyakitkan binatang yang lain. Bukan makan binatang lain. Kalau binatang tu dia buat satu benda kerana itu memang dah tugas dia, memang makanan dia. Harimau makan rusa katakan, harimau makan kuda belang. Kita tengok dalam YouTube dan sebagainya kan. Kita tengok itu memang makanan dia, tak jadi masalah. Kalau ular makan tikus, apa benda tu dengan semua, itu bukan menyakitkan. Tapi kalaulah ada contohnya binatang-binatang yang menyakitkan binatang lain. Kambing kan, dia ada tanduk panjang, dia pergi tanduk kawan-kawan dia yang lain kan, tak ada kerja apa kan, suka-suka menanduk, menyakitkan orang. Binatang yang disakiti, yang dizalimi itu akan dibangkitkan, kemudian maka akan dikisaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu. Tetapi kemudian selepas daripada itu semua, Allah Subhanahu Wa Taala akan berkata, Allah Taala kata apa kan, kuni turaban. Allah Taala berkata kepada binatang-binatang tu semua, kuni turaban, jadilah kamu semua ni tanah. Jadi selepas daripada perkara ini, selepas daripada peristiwa ini, maka orang-orang kafir yang melihat itu, mereka pada masa itu begitu takut. Kenapa? Sekarang giliran mereka pula akan dikira, akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada masa itulah mereka berangan-angan. Bestnya kalau kita ni boleh jadi tanah seperti mana binatang-binatang tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala of course lah tidak memenuhilah kan apa yang mereka nak. Allah Taala akan menghisap orang-orang kafir ni. Sebab itulah dalam ayat ni dia kata, ya laitani kuntu turaba. Orang kafir itu akan berkata, orang tu akan menyesal, alangkah baiknya kalau kami ni semua ni jadi tanah. Jadi dengan ayat 40 tersebut, maka kita telah tamat surah An-Naba, dan insya-Allah kita akan masuk pula kepada surah An-Nazi'at sekarang insya-Allah. Jadi surah An-Nazi'at ini Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan menyebut, dengan bersumpah dengan 5 perkara. 5 perkara, iaitu 5 perkara ini majoriti ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa perkataan-perkataan yang dijadikan sebagai sumpahan Allah Subhanahu Wa Taala pada awal surah An-Nazi'at ini adalah merupakan sifat-sifat ataupun malaikat-malaikat yang bekerja dalam pelbagai bentuk. Jadi kita akan tengok itu adalah pendapat majoriti ulama lah, walaupun ada ulama yang memberikan makna yang lain. Apakah sifat? Sebab dia sebut sifat, dia tak sebut nama, bukan nama tapi dia sebutkan sifat-sifat yang tertentu. Dan maka ulama, sebab itulah ulama, majoriti ulama kata ini adalah sifat-sifat malaikat yang buat kerja-kerja yang tertentu. Jadi kita akan tengok itu yang perkara yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh bersumpah dengan apa saja. Manusia, kita sebagai makhluk ni, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kita tak boleh katalah demi Muhammad ke, demi Kaabah ke, demi masjid ke, demi apa-apa semua tak, demi Quran tak boleh. Kita hanya boleh bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, ataupun kita boleh gunakan Asmaul Husna, War-Rahman ke, Wallahi ke dan sebagainya. Jadi kita akan tengok dalam ayat 1 hingga 5 ni, Allah Taala yang pertama sekali menyebutkan perkataan iaitu Wan Nazi'at, iaitu nama kepada surah ini Wan Nazi'at. Nazi'at ni asalnya ialah daripada perkataan naza'a. Naza'a tu artinya ialah seorang yang mencabut sesuatu daripada seseorang yang lain, ataupun merampas, ataupun menyentap. Kita kata menyentap maknanya mengambil dengan cepat. Mengambil dengan cepat, dengan ganas yang menyebabkan orang tu sakit. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini iaitu bermula wan naziati gharqa. Gharqa ni ialah maknanya ialah yang melampau. Asalnya makna tenggelam dan sebagainya, tapi maksudnya ialah satu benda yang mana habis kepada baliul haddi, maknanya dalam bahasa Arab dia, iaitu apabila sampai kepada had yang terakhir, tak bolehlah lebih daripada itu. Jadi makna sini ialah bila disebut wan naziati gharqa, iaitu malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan dahsyat-dahsyatnya yang menyakitkan, iaitu nyawa siapa? Nyawa orang kafir. Jadi itu yang pertama kan, sifat-sifat malaikat. Yang keduanya Allah Taala kata wan nasyitati nashta. Nasyitat ini ialah iaitu malaikat yang mengambil nyawa dengan cepat dan juga dengan ringan. Khiffah, sur'ah, sahlah, itu semua adalah sifat-sifat kepada nasyitat. Jadi itu yang kedua, iaitu nyawa siapa? Nyawa orang-orang yang beriman, nyawa orang-orang yang baik. Maka malaikat akan mengambil nyawa mereka ni dalam keadaan sukar, walaupun dalam keadaan mudah. Walaupun kita kata mudah,
tapi bukanlah maknanya tak ada rasa apa-apa kan, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik, manusia terbaik dalam hadis dalam hadis yang disebutkan mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pun dikatakan Nabi pun ada merasai sedikit sebagaimana diriwayatkan oleh oleh anak Fatimah Az-Zahra di dalam kitab Riyadhus Shalihin, insya-Allah boleh refer dalam kitab tersebut. Jadi malaikat tu dua jenis sekarang ni. Ada yang pertama, jadi kalaulah mengambil dengan mudah tadi wan nasyitat pun, mengambil dengan mudah pun ada rasa kesakitannya, maka apatah lagi bila dia tu wan nazi'ati gharqa. Yang ketiganya was-sabihati sabha. Sabihat ni asalnya adalah, kalau kita guna perkataan moden, ya sabihat tu maknanya berenang. Jadi berenang, apa maksud berenang di sini? Berenang di sini maksudnya ialah iaitu malaikat yang cepat, yang segera. Sebab kalau orang berenang, orang tak berenang lambat-lambat orang berenang cepat Orang berenang kolam renam dan sebagainya kan. Jadi maknanya sabihat sini tu malaikat yang berjalan dengan cepat, yang segera melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, was-sabiqat. Sabiqat ni musabaqah kita kan. Musabaqah ni erti apa? Iaitu orang berlomba-lomba. Jadi maknanya bila kata-kata musabaqah kita, lomba lari, maknanya semua orang nak cepat. Jadi malaikat-malaikat ni maknanya berlomba-lomba. Mereka ni bukan dahlah cepat, apa tu berlomba-lomba pula kan. Nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi was-sabiqati sabqa. Jadi sabqa tu ialah sifatlah kepada mereka tu. Mereka tu ialah malaikat yang berlomba-lomba dengan perlombaan. Kita kata dan ayat yang kelima, fal mudabbirati amra, iaitu malaikat-malaikat yang melaksanakan. Dalam bahasa Melayu, tadbir. Tadbir ni maknanya melaksanakan, menunaikan kan dan sebagainya. Jadi mudabbirat ni iaitu malaikat-malaikat yang melaksanakan dengan baik apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi melaksanakan dengan cepat, berlomba-lomba untuk melaksanakan, dan juga mereka ni melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu kita ada tiga kat situ, sabihat, sabiqat, mudabbirati amra. Amra tu maknanya urusan. Kemudian ayat yang ke-6, Allah Taala kata cerita tentang hari kiamat sekarang ni. Yauma tarjufur rajifah. Ar-rajifah ni maknanya satu benda yang menggoncangkan. Satu benda yang menggoncangkan satu benda yang lain. Kalau saya pergi goncangkan tiang ke, goncangkan rumah ke, tiang rumah ke, dan sebagainya, saya goncang kuat-kuat, itu namanya saya ni rajifah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini, maksud rajifah di sini ialah iaitu hari kiamat. Pada hari di mana dunia ini digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Kalau kita ni, kita kata adalah gempa bumi Richter berapa kan, pergerakan bumi dan sebagainya kan. Kalau kita kata 9, banyak dah bangunan runtuh. Kalau 10, kalau 11, ini tak tahulah berapa kan. Hari akhirat ni Allah Ta'ala kata yauma tarjufur rajifah. Pada hari di mana gegaran, satu benda yang menggegarkan dengan gegaran bumi ni sangat-sangat dahsyat. Kemudian tatba'u harradifah. Radifah ni ertinya datang selepas daripada tu. Kalau kita kata kita naik motosikal, kita naik unta ke, kalau kita naik dua orang, orang yang duduk di belakang tu kan. Orang yang duduk di belakang tu nama dia radifah. Jadi makna sini radifah ni ialah erti apa? Iaitu sangkakala ditiup. Apabila ditiupkan tiupan yang pertama, kemudian diikuti pula oleh tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua itu dipanggil radifah. Jarak dia berapa di antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua? Kata ulama tafsir seperti yang disebutkan oleh jalan lain, dalam tafsir jalan lain dia kata jarak masanya ialah 40 tahun. Jadi itu adalah pendapat ulama lah kan. Jadi kita boleh insya-Allah kalau ada kita dengar tu, maka itu memang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir. Dia kata 40 tahun di antara yang pertama dengan yang kedua, di antara ar-rajifah yang pertama dengan ar-radifah yang datang kemudian tu. Qulubun yauma idzin wajifah. Jadi Allah Taala kata pada hari itu manusia-manusia hatinya qulubun, pada masa itu adalah hati-hati pada hari itu yang sangat-sangat takut. Wajifah itu maknanya takut, yang berdebar, yang gemetar, yang kecut hatinya. Absaruha khasyiah, yang ke-9, dan itu hati mereka. Kemudian mata mereka pula tu dalam keadaan yang sangat takut. Mata yang tunduk, yang gerun, itu maknanya dia tak mata-mata ceria. Kita boleh tengok pada mata orang. Kalau dia ceria, macam mana mata dia. Kalau dia dalam keadaan takut, kita tengok macam mana mata dia dalam keadaan takut. Jadi pada hari itu mata pun takut, hati pun takut. Yaquluna, mereka akan berkata, a inna lamarduduna fil hafirah. Jadi ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 ni ialah mereka akan berkata, Allah ceritakan mereka akan berkata, a inna, adakah kami, a inna, itu soalan. A inna lamarduduna,
adakah kami semua akan dikembalikan fil hafirah? Hafirah tu artinya ialah al-audah ilal hayati marratan ukhra. Artinya balik semula kepada kehidupan. Dulu kami dah hidup, kemudian kami mati. Kami kena balik semula kepada yang dulu. Itu balik kepada yang dulu tu nama dia al-hafirah. Jadi mereka kata, kami akan dikembalikan semula ke al-hafirah, kepada kehidupan dulu. Aiza kunna izaman nakhirah. Sedangkan dia kata kami dah jadi tulang-tulang. Tulang-tulang apa? Nakhirah. Tulang-tulang nakhirah tu makna tulang-tulang yang dah reput, yang dah hancur, yang dah tinggal reput semua kan. Dah tak ada dah kami ni kan. Dah tulang lah semua. Qalu tilka izan karratun khasirah. Jadi ayat yang ke-12 ni dikatakan oleh ulama tafsir adalah merupakan Allah Ta'ala menceritakan pada atas dunia pula. Sekarang balik kepada dunia pula. Di atas dunia ni mereka berkata dengan mempermain-mainkan. Jadi ayat yang ke-12 tu ialah ayat mempermain-mainkan. Mereka kata apa? Persoalan-persoalan yang mempermainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi cerita benda-benda ni semua. Bila Nabi cerita akhirat macam ni, mereka akan berkata, mereka kata apa? Qalu tilka izan karratun khasirah. Alah, kalau macam tu rugilah kita. Kata-kata ni bukan kata-kata betul, tapi kata-kata mempermainkan. Itu pendapat majoriti daripada ulama tafsir. Jadi dia kata, kalau macam tu rugilah kita. Kalau betul, karratan ni makna pengembalian semula tadi tu. Fa innama hiya zajratun wahidah. Kemudian Allah Ta'ala berkata pula ayat yang ke-13, mereka fikir payah sangat ke? Mereka fikir susah sangat ke Allah Ta'ala nak buat benda-benda ni? Allah boleh buat benda tu. Allah Ta'ala kata zajratun wahidah. Makna zajrah ni maknanya ialah hanya satu kata-kata saja kan. Zajrah satu apa ni? Kalau Allah Ta'ala nak kata kun kun fayakun saja kan. Maknanya simple saja, tak payah pun kan. Zajratun wahidah fa izahum bisahirah. Hanya dengan satu kata-kata saja, satu kita kata tepikan, teriakan saja ataupun satu semboyan saja, satu bunyi saja, satu isyarat saja, fa izahum bisahirah. Mereka ni yang mati tadi ni kan, mati duduk dalam kubur ni kan, tiba-tiba muncul naik ke atas. Sahirah tu makna atas bumi makna dia. Sahirah kan. Kalau dulu mereka ni berada di bawah bumi. Jadi bila diisyaratkan saja, terus mereka ni naik atas bumi. Jadi tak payah pun. Bukan seorang, bukan beribu, bahkan berjuta, boleh kata berbilion manusia kan. Berbilion, berapa bilion, wallahu a'lam bissawab. Tapi mereka semua tu akan dinaikkan bisahirah. Tiba-tiba saja. Faizahum bisahirah ni maknanya, kalau baca dalam bahasa Arab artinya, faizahum tiba-tiba saja. Tiba-tiba dah berada di atas bumi. Dulu mereka dah berada dalam bumi. Jadi selepas itu Allah Ta'ala pun bertanya lah. Cerita-cerita sekarang masukkan kepada cerita apa? Hal ataka hadisu Musa. Pernah datang tak kepada kamu cerita tentang Nabi Musa? Kamu pernah tahu tak tentang cerita Nabi Musa? Apa cerita Nabi Musa ni? Kita nak tahu sama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. InsyaAllah, iaitu di muka surat 584. InsyaAllah. Jumpa lagi. Jadi setakat tu sajalah insyaAllah sesi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk share insyaAllah, untuk subscribe insyaAllah, untuk beri link ni kepada semua sahabat-sahabat kita dalam semua apa saja media sosial yang you all ada. InsyaAllah jumpa lagi. Kita tutup dengan surah Wal Asri dan juga membaca tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.